Peniaga kecil jadi sasaran pinjaman wang haram alung. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, mayat mangsa terakhir banjir lumpur dan tanah runtuh di Yan, ekoran fenomena kepala air ditemukan hari ini selepas 6 hari operasi mencari dan menyelamat SAR. Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat Noor menerusi taklimat mengesahkan mangsa Ridwan Poniman 51 tahun ditemukan di bawah rimbunan kayu hasil usaha menyelusuri sungai di Titi Hayun. Dengan penemuan ini, operasi mencari dan menyelamat di kawasan tersebut ditamatkan. Ini menjadikan jumlah mangsa yang maut akibat tragedi berkenaan seramai 6 orang. Penemuan itu hasil SAR oleh pasukan yang terdiri pelbagai agensi dengan menyelusuri sungai. Proses membawa keluar mangsa yang merupakan seorang buruh itu turut disaksikan Perdana Menteri yang kebetulan tiba di lokasi pencarian. 5 lagi yang maut ialah Ahmad Din, 64 tahun, Syahruzi Muhammad, 53 tahun, Zainul Murad, 63 tahun, Muhammad Faizal Muhammad Zohir, 28 tahun dan Ku Abdullah, 91 tahun. Dalam kejadian 19 Ogos lalu, beberapa lokasi terlibat banjir selepas fenomena kepala air di kawasan berkenaan. Antara lokasi terlibat banjir selepas kejadian kepala air itu ialah kawasan di kaki gunung dan kawasan berhampiran sungai. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang membuat lawatan kerja di lokasi bencana di Kuala Muda dan Yan itu mengumumkan peruntukan RM75 juta. Peruntukan bagi membaik pulih infrastruktur dan beberapa kemudahan awam yang mengalami kerosakan teruk dalam kejadian banjir lumpur yang berpunca daripada fenomena kepala air puncak Gunung Jerai. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, RM23 juta untuk membina 2 buah jambatan baru, JKR RM20 juta membina empangan Sabo Fasa 1 dan RM5 juta naik taraf sungai dan sistem saliran sepanjang 27 km bagi fasa pertama. Begitu juga kerja-kerja pembaikan dan naik taraf muka sauk loji rawatan air gurun dan tupah berjumlah RM2 juta. Saya harap rujukan yang diberikan kepada kerajaan negeri Kedah ini dapat membantu untuk menyelesaikan isu yang timbul akibat daripada tempahan air ini kita dapat lakukan dengan segera. Saya pun dah beritahu kepada Kementerian Air, Alam Sekitar dan Air bahawa semua peruntukan yang saya umumkan tadi perlu disegera. InsyaAllah kita akan menyegerakan supaya tak timbul lagi isu terutama yang berkaitan dengan infrastruktur yang rosak. Selain itu, RM3 juta lagi bagi baik pulih di bawah program PPRT untuk rumah yang terjejas. Peruntukan tersebut adalah maksimum RM13,000 untuk setiap rumah termasuk kos kerja-kerja pendawaian. Pada masa yang sama, RM9.35 juta bantuan wang ihsan diperuntukkan melibatkan RM5,000 kepada waris yang meninggal dunia dan RM500 setiap keluarga terjejas. Datuk Seri Ismail berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada waris mangsa yang meninggal dunia. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG akan melakukan pencerapan data menggunakan pesawat fixed wing dan AUV drone bagi membuat pemetaan udara di sekitar Gunung Jerai.
Pengarah JMG Kedah Perlis dan Pulau Pinang Abdullah Sulaiman berkata penggunaan pesawat itu dan drone antara dua kaedah yang akan digunakan dengan kerjasama Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia Putrajaya. Sabtu lalu berdasarkan pemantauan awal, JMG mendapati sekurang-kurangnya 4 kesan runtuhan tanah didapati berlaku di puncak Gunung Jerai yang dipercayai menyebabkan bencana membabitkan aliran lumpur dan puing di kawasan kaki gunung berkenaan Rabu lalu. Banjir di Perak. Setakat pukul 8 malam, jumlah penduduk terjejas menunjukkan penurunan kepada 259 orang daripada 70 keluarga. 4 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di daerah Kerian, Kampar serta Larut Matang dan Selama. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi satu kenyataan berkata, 2 PPS di daerah Kerian iaitu di Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak dan Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu menempatkan jumlah penduduk tertinggi iaitu seramai 171 orang. PPS SK Matang di daerah Larut Matang dan Selama pula menempatkan 78 penduduk daripada 25 keluarga. Manakala 10 penduduk daripada 2 keluarga pula ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Kampung Batu 20 dalam daerah Kampar. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK masih mengekalkan had bilangan jemaah untuk semua masjid dan surau di seluruh negeri itu. Yang dipertuanya Tengku Temenggung Kelantan, Tengku Tan Sri Muhammad Rizam, Tengku Abdul Aziz berkata ia selaras dengan situasi COVID-19 di Kelantan yang masih mencatatkan 4 angka kes baharu positif COVID-19. MAIK mengambil pandangan bersama untuk mengekalkan had jemaah seramai 4 orang buat sementara waktu sehingga terdapat penurunan kes dan peratusan vaksinasi meningkat. Jadi, kita ambil langkah yang agak berhati-hati, terutama sekali di masjid. Yang mana di Kelantan ini, segi mana ialah dalam konteks Kelantan, masjid ini adalah tempat perjumpaan orang ramai, terutama sekali di kampung-kampung. Yang kita anggap sebagai satu tempat yang buat masa sekarang ini, kita tidak ingin mengadakan perkumpulan secara beramai-ramai. Sehingga kita telah mencapai tahap yang kita target kita. Beliau berkata demikian sempena pembentangan laporan khas dan perbelanjaan MAIK bagi Januari hingga Jun tahun 2021 di Dewan Serbaguna Kompleks Islam Jubli Perak Sultan Ismail Petra, Kota Baru. 3 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Perak tidak dibenarkan mengikuti persidangan Dewan Undangan Negeri DUN yang akan berlangsung Rabu ini. Yang di-Pertua Dewan Negeri Perak, Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid berkata ia berikutan terdapat di antara mereka positif COVID-19, berstatus kontak rapat dan belum menerima suntikan vaksin. Tindakan tersebut dibuat setelah mendapat nasihat dan pandangan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Yang positif COVID itu confirm lah. Yang close contact tu memang tak dibenarkan lah, dia kena self quarantine seorang-seorang kat rumah. Yang tidak dapat vaksin tu kerana kita dinasihatkan oleh MKN dan juga KKM. We are quite concerned about this because there's a from the past few weeks daripada beberapa minggu yang sudah, we anticipated there's a surge in Delta variant. Ada peningkatan kes Delta variant di negeri. Itu KKM lah punya nasihat kepada kita. So kita tak boleh nak compromise. Beliau berkata demikian dalam sidang media di bangunan Perak Darul Rizwan, Ipoh. DUN Perak akan bersidang selama 4 hari bermula 25 Ogos ini setelah mendapat perkenan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Bagi mengurangkan kesesakan di kaunter dan mengelakkan pandemik COVID-19, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka mengambil inisiatif mewujudkan kaunter pandu lalu untuk kemudahan orang ramai. Pengarah JPJ Negeri Muhammad Firdaus Sharif berkata kaunter pandu lalu yang mula beroperasi hari ini dapat memberi perkhidmatan kepada kira-kira 200 pelanggan sehari. Dan ini sebagai satu usaha kita bagi membantu membendung isu-isu COVID kita supaya tidak menular dengan lebih segeralah. Okey, untuk makluman, kita punya kaunter pandu lalu ni akan beroperasi pada hari Isnin sampai hari Jumaat.
akan beroperasi sampai pukul 4 petang pada hari Senin dan hari Khamis. Cuma pada hari Jumaat dia akan beroperasi daripada 9 sampai pukul 12 lah. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan kaunter pandu lalu di Ibu Pejabat JPJ Melaka di Bukit Katil. Perkhidmatan yang ditawarkan di kaunter berkenaan termasuk memperbaharui lesen memandu, cukai jalan dan kompaun. 24 lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD melibatkan Negeri Sabah 23 kawasan dan Pahang 1 kawasan bermula 25 Ogos hingga 7 September. Ketua Pengarah Keselamatan Negara Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Rozi Mat Saad berkata perkara itu diambil kira setelah meneliti pembentangan Kementerian Kesihatan KKM berhubung penilaian risiko serta trend jangkitan COVID-19 di kawasan berkenaan. PKPD di Sabah membabitkan 6 lokaliti di Kota Kinabalu, Penampang dan Tawau 4 lokaliti manakala Kinabatangan 3 lokaliti iaitu di Kampung Pelangi, Kampung Seri Manis dan Ladang Sungai Pin. Sementara Lahad Datu dan Papar 2 lokaliti turut dikenakan PKPD. Diikuti kalabakan 1 lokaliti di Ladang Mawang serta Sipitang di Kem Sawmill merupakan kilang papan menganyam Sri Arjuna. Pahang 1 lokaliti dilaksanakan PKPD di Felda Kota Gelanggi. Sementara itu, PKPD dilanjutkan di Batang Padang, Perak di 22 lokaliti perkampungan orang asli sehingga 7 September depan, manakala Sabah di 2 lokaliti di Papar Taman Kinarut Ria dan Tuaran di Kampung Kota Tuaran. Pahang di 1 lokaliti Raup, Kampung Temalian, Mukim Uludong sehingga 31 Ogos ini. 436 kes atau 2.5% daripada 17,672 kes baharu harian COVID-19 yang dilaporkan hari ini adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 17,236 kes lagi bersamaan 97.5% adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Secara keseluruhan, sebanyak 14,337 kes atau 81.13% daripada jumlah kes yang dilaporkan hari ini tiada atau tidak lengkap vaksinasi. Manakala 174 kes kematian melibatkan 53 kes di Johor, 28 kes di Pulau Pinang, 25 kes di Sabah, 11 kes di Negeri Sembilan, masing-masing 9 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kedah dan Kelantan. Masing-masing 7 kes di Selangor dan Pahang, 6 kes di Melaka, 4 kes di Perak serta masing-masing 3 kes di Sarawak dan Perlis. Dalam pada itu, kadar kebolehjangkitan COVID-19 sebanyak 1.03 dengan negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Sarawak iaitu nilai RT 1.29 diikuti oleh Perlis nilai 1.24 dan Sabah nilai RT 1.21. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-64. Semoga Malaysia aman, makmur dan saksama. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Dalam kita menempani dengan pandemik COVID-19, jalur gemilang haruslah dikibarkan. Kerana kita memperingati setiap perjuangan dan keringat nenek moyang kita untuk mendapatkan kemerdekaan. Dalam kesibukan harian, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Mari kita raikan Hari Kemerdekaan ke-64. Kibarkanlah jalur gemilang. Marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang ini untuk tanamkan semangat patriotik dalam diri kita sendiri. Walaupun kita sedang diuji, buktikan cinta kita kepada negara, kibarkanlah jalur gemilang. Demi Malaysia tercinta, jom kibarkan jalur gemilang. Bertemu kembali. Sirim STS Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh Sirim, memeterai Memorandum Persefahaman MOU bersama Universiti Teknologi Malaysia UTM mewujudkan kerjasama strategik dalam bidang latihan profesional.
program SIRIM Certified Quality Professional CQP yang akan diperkenalkan kepada pelajar sarjana sains kejuruteraan perindustrian menjadikan UTM sebagai universiti awam pertama menawarkan CQP kepada pelajar program sarjananya. Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan SIRIM Berhad, Datuk Dr. Ahmad Sabirin Arsyad berharap kumpulan individu yang berjaya menamatkan program ini dapat membangunkan kepakaran tempatan dalam amalan kualiti untuk memenuhi permintaan industri. Selain itu, program CQP yang ditawarkan kepada 18 orang pelajar telah bermula secara atas talian sejak Mac tahun lalu, dijangka mula dilaksanakan secara bersemuka di UTM pada Oktober 2021 selama 3 semester. Persefahaman ini bertujuan membangunkan modul latihan untuk program profesional yang diperakui bekerjasama dalam bidang penyelidikan terpilih selain mengadakan pertukaran dan pembangunan kaki tangan untuk melaksanakan aktiviti tanggungjawab sosial korporat. 3 lelaki ditahan polis di Johor Bahru dipercayai terlibat sindiket pemberi pinjam wang tanpa lesen di daerah tersebut. Sindiket yang beroperasi sejak penghujung 2019 itu menyasarkan peminjam golongan peniaga, khususnya peniaga kecil. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata sindiket menawarkan pinjaman antara RM1,000 hingga RM100,000 dengan kadar faedah bulanan hingga 15%. Sehingga kini, 80 individu telah dikesan menjadi peminjam berulang kepada sindiket melibatkan jumlah pinjaman dianggarkan RM1.5 juta. Kes disiasat mengikut Seksyen 5-2 Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951. Turut dirampas dalam operasi kedua ini adalah kenderaan yang digunakan semasa melakukan khianat dan juga telefon bimbit yang mengandungi rakaman perbuatan berkenaan. Suspek menerima upah RM350 bagi setiap rumah yang disimbah cat. Setakat ini, suspek mengaku telah melakukan kegiatan khianat ke atas 4 buah rumah. Dalam operasi berasingan pada 17 Ogos, seorang lelaki berumur 41 tahun ditahan dipercayai terlibat kegiatan khianat menyimbah cat ke rumah peminjam sekitar Batu Pahat dan Segamat. Saudara, demi membangkitkan semangat patriotik, pasangan suami isteri yang juga pengusaha sebuah kedai makan mencipta kelainan dengan mengadakan soal jawab atau teka-teki berkisar Hari Kebangsaan 2021 kepada pelanggan. Lebih menarik, pengusaha kedai makan KN, Nuraini Muhammad, 41 tahun, kedainya yang menjual nasi kerabu dan gulai tersebut meraihkan pelanggan hadiah makanan dan minuman percuma jika jawapan diberikan pelanggan betul. Bagi inisiatif teka-teki, pelanggan bertuah diberikan soalan mengenai pengetahuan am dan sejarah mengenai Hari Kebangsaan negara ini. Nasi kerabu dan air teh ais diberi percuma kepada 3 orang pelanggan yang dipilih secara rawak menjawab soalan sehingga 31 Ogos ini. Kedainya turut dihias dengan 250 jalur gemilang selain mengagihkan pelitup muka dan pelekat kenderaan. Pengusaha kedai makanan ini berusaha menyemarakkan semangat menyambut Hari Kebangsaan 2021 pada 31 Ogos biarpun dalam suasana pandemik COVID-19 dengan peruntukan RM1,500 untuk membeli jalur gemilang dan kain rentang. Saya nak tarik perhatian pelanggan tu, saya cuba buat soalan teka-teki mengenai kemerdekaan kita lah. Lepas tu kalau diorang dapat jawab, saya akan bagi diorang makan nasi kerabu percuma dengan air teh obeng. Percuma, secara percuma jika diorang dapat jawab lah. Beliau menghias jalur gemilang di kedai makan KN di Pasar Lama Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan yang turut dihadiri ahli jawatan kuasa NGO Tim Sahabat MAN 23 Jam Muhammad Azman Muhammad Ghani. Sementara itu, Muhammad Azman berkata pertubuhan pasukannya mencari kelainan dengan niat membantu sahabat mereka yang berniaga dengan menjadikan produk jualan semakin laris.
Kita pergi masuk kampung sore dua, kau mocik-mocik orang susah ke apa, bukan tak boleh berdera, tapi dia takut nak tobik. Kita berdera dia tu pasal tangga rumah dia, biar nampak. Kemudian KL tu nampak tahun ni, walaupun pandemik Covid pun, meriah juga. Nak beli nasi tu, rupanya beli nasi percuma. Nasi percuma tu sebabnya jawab teka-teki. Jadinya sukalah. Kata jadi kita boleh ingatlah imbas mula kata kemerdekaan ke apa tu. Beralih ke sukan, perkembangan Moto2. Pelumba negara Adam Noordin bakal kembali ke kejuaraan Moto2 dunia di Grand Prix GP British bersama pasukan Petronas Sprinter Racing. Dia akan menggantikan Jake Dixon yang membuat penampilan sulung di kelas perdana MotoGP. Pelumba berusia 23 tahun itu menyertai pasukan Petronas SRT pada 2016 dalam penampilan pertamanya di Moto3, mewakili pasukan selama 3 musim. Sepanjang di Moto3, Adam meraih 7 kedudukan dalam 10 teratas, termasuk yang kelima di GP Argentina 2018, mencatat pusingan terpantas di GP Sepang pada 2017. Penampilan terdahulu Adam bersama pasukan adalah pada 2019 ketika dia memulakan debunya dalam kategori Moto2 sebagai pelumba pengganti untuk 6 perlumbaan terakhir musim ini. Untuk musim 2021, Adam mengambil bahagian dalam FIM CEV Championship di mana dia menduduki tempat kelima dalam kedudukan Moto2 setelah meraih 3 podium. Tahniah Adam Noordin. Baiklah, sejajar dengan agenda Visi Sukan Negara VSN 2030 untuk memeta hala 7 pembangunan sukan negara yang baharu secara lebih kolektif, Majlis Sukan Negeri Terengganu MSNT mula mengorak langkah dengan membudayakan sukan di dalam sektor korporat negeri berkenaan. Meskipun berdepan cabaran norma baharu sewaktu pandemik COVID-19, MSNT memanfaatkan sepenuhnya penggunaan teknologi yang dilihat menjadi penyelesaian tepat bagi keperluan ini. Timbalan Pengarah Pembangunan Sukannya, Dr. Nasri Najmi berkata situasi norma baharu iaitu bekerja dari rumah sewaktu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kini memberi cabaran lebih besar kepada perkembangan kesihatan majikan dan pekerja. Justru jelasnya Terengganu Incorporated menjadi entiti korporat pertama negeri ini yang mengambil inisiatif bekerjasama dengan MSNT bagi mewujudkan persekitaran kesihatan mental dan fizikal di kalangan tenaga kerja. Di mana bahagian teknologi sukan sentiasa membuka ruang kepada agensi-agensi kerajaan ataupun JLC dan untuk mengguna pakai kepakaran kami dalam aktiviti fisiologi senam, aktiviti suaian fizikal dan aktiviti fisioterapi. Kita masih lagi perlu mengekalkan kesihatan mental dan fizikal kepada semua warga kerja kita. Jadi dengan adanya program sebegini, ianya memberi peluang dan ruang kepada pekerja warga kita untuk sama-sama terus bersenam, terus mengekalkan kesihatan mental dan juga fizikal. Meskipun ini pertama kali diadakan program kecergasan secara dalam talian, namun komitmen yang ditunjukkan oleh 100 peserta telah memberi satu penanda aras yang baik untuk MSNT menganjurkan siri seterusnya. Pada program tersebut, para peserta diberi khidmat nasihat serta rundingan kecergasan yang disampaikan secara terus oleh tenaga pakar dari bahagian teknologi sukan MSNT. Keputusan kerajaan yang hanya membenarkan aktiviti sukan luar sahaja untuk beroperasi telah memberi kesan besar terhadap beberapa pemain industri sukan yang lain, termasuklah pengusaha gimnasium. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, PKP ini ada di antara mereka kini kian terdesak dalam kelangsungan hidup.
Buntu tanpa ada penyelesaian, sekumpulan pengusaha gimnasium terbabit akhirnya membuat keputusan untuk membuka gimnasium mereka di kawasan terbuka. Bagi mereka, ini adalah usaha terakhir bagi memastikan perniagaan masing-masing tidak terus mengalami kerugian sehingga kehilangan punca pendapatan. Pengusaha gimnasium Enrich Fitness Ampang, K. Krishna Kumar berkata kerugian yang ditanggungnya sejak PKP dilaksanakan tahun lalu telah mencecah RM2 juta. Itu pun dengan hutang. Sekarang pun kami dah banyak hutang dah. Staf tak dapat bayar gaji, sewa tak dapat bayar, utility, barang-barang, gym semua banyak rosak sepatah guna. Protein, suplemen, air underplus semua dah expired. Jadi kita tak tahu, kita tak boleh return ke mereka. Jadi saya rasa dalam sebulan itu maksimum kita boleh tahan. Tambahnya, biarpun ada langkah yang baik daripada kerajaan seperti mewujudkan inisiatif tekun, ia bagaimanapun tidak banyak membantu pengusaha industri sukan lain seperti dirinya. Jadi saya sendiri ambil inisiatif daripada saya simpan barang dekat dalam, saya bawa keluar. As long saya tak melanggar apa-apa SOP yang ditetapkan oleh untuk sukan outdoor. Jadi saya ini hari pertama saya mulakan di Ampang dan saya pernah buka di Sungai Long. Ini hari permulaan, saya nak dapatkan kepastian sama ada saya ikut SOP ke atau tak. Jika saya ikut SOP, saya mencadang untuk nak pasang kemah supaya barang ini lebih selesa untuk pelanggan juga. Krishna Kumar yang juga Presiden Persatuan Pengusaha Gimnasium Malaysia turut berharap pengusaha gym yang lain dapat mencontohi apa yang mereka usahakan. Pemilik Revo Gym Setapak Azlan Supian pula berharap agar inisiatif gym outdoor itu mendapat lampu hijau daripada kerajaan. Sebenarnya saya yakin ramai orang akan datang dan saya akan regulate betul-betul, pastikan dia masuk secara bergila-gila dan setiap alat disanitize selepas digunakan. Saya akan elakkan pengumpulan, saya akan pastikan ada pencarakan yang betul supaya kami tak cetuskan apa-apa kluster. At the same time kami follow SOP. Untuk rekod, kaji selidik sejak 2 bulan lalu menunjukkan pendapatan yang diperolehi separuh daripada 340 pemilik premis senaman itu didapati merosot teruk. Malah 85% pengusaha juga tidak mempunyai modal pusingan dan dijangka hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan lagi. Pada 6 Mei lalu, Majlis Keselamatan Negara memutuskan untuk menggantung sementara aktiviti sukan dan rekreasi di semua premis atau kemudahan awam dan komersial bagi mengekang penularan COVID-19. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan ini. Saya Nurul Alis mengucapkan Assalamualaikum dan salam hormat.